Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini saya nak tunjuk kepada tuan-tuan bagaimana cara kita nak buat auto WhatsApp notifikasi menggunakan Wapify dan juga sistem e-commerce on pay. So jadi tanpa melengahkan masa, kita kena ada satu sistem iaitu sistem WhatsApp API daripada Wapify. So jadi tuan-tuan kena dapatkan sistem Wapify terlebih dahulu, dan cara nak connect apa semua tuan-tuan boleh rujuk video sebelum ini. So bila kita dah ada WhatsApp API, kita kena ada sistem third party integration iaitu Make.com ataupun rebrand nama sebelum ni adalah Integromat, ataupun tuan-tuan boleh menggunakan Pabbly Connect, Integrily ataupun Zapier. Yang mana-mana satu pun tak apa, sebab ini merupakan sistem third party yang kita akan guna untuk terima data webhook daripada OnPay tersebut. So caranya sangat mudah, tuan-tuan kena ada sistem ini dan terusnya kita pergi ke e-commerce kita. So kita dah ada satu borang dekat e-commerce. Sebagai contoh, saya punya borang baju lah, simple saja. Kita nak buat demo saja. So jadi kita akan pass data-data order yang orang beli pergi ke Make.com ataupun Pabbly Connect ke apa ke, tak kisah, terpulang kepada tuan-tuan punya sistem. So kita akan hantar data tersebut, data-data ni menggunakan webhook ke Make. Terusnya di Make tersebut kita akan hantar auto notifikasi order menggunakan Wapify. So jadi tanpa melengahkan masa, tuan-tuan tengok borang ni, okey dah siap borang, kita pergi edit borang ni, tindakan ni kemas kini. Kita pergi dekat ruangan webhook, lepas tu kita nampak URL activity. So kita kena masukkan URL webhook ni. So dekat mana kita nak dapatkan URL webhook? Kita pergi dekat Make.com, kita pergi dekat senario. Terusnya kita kena buat satu senario barulah. Kita create senario baru. Lepas tu dia loading sikit lah. Make ni dia sistem baru, dia lembab sikit. So klik je tambah. Lepas tu tuan-tuan search webhook. Webhook. Tu klik webhook. Lepas tu ambil custom webhook. Okey, dah ambil custom webhook, tuan-tuan tekan add. Tuan-tuan masukkan nama. Terima data dari OnPay. Misalnya, sebagai contoh lah, nama ni terpulang kepada tuan-tuan. So kita terima, kita tengok, kita okey. Lepas tu kita copy link address ni. Copy address. Klik je copy. Lepas tu kita berbalik kepada OnPay kita punya borang, kita paste borang kita kat sini. Lepas tu tuan-tuan tick record, tick je semua, sebab kita boleh hantar notifikasi bila sale created, seterusnya bila sale confirm, dan seterusnya bila sale cancel. So kita akan hantar, bila kita update status ni dia akan hantar notifikasi order dekat kita punya customer. So kita simpan. Okey, bila kita simpan, okey cantik dah dikemas gini. So kita kena test data tersebut adakah terima ataupun tidak. So dengan cara nak test, tuan-tuan boleh klik run ni, schedule, boleh run terus pun tak apa, ataupun nak run on pun boleh. So jangan lupa save bila dah set up, save. So kita on, kita test order, tengok tuan-tuan, kita test order. First kali kita masukkan nama, person, alamat, nombor telefon. Lepas tu saya pilih cash on delivery. Sekejap, kita run dulu, biar dia baca dulu. Lepas tu kita try hantar. Okay, bila kita hantar, kita akan terima satu data dekat sini. Dia masih loading tuan-tuan. So, kita tunggu dulu. So, dia lambat sikit. So, kalau masih tak terima juga, kita kena buat order sekali lagi lah. Try order sekali lagi. Sebab kadang-kadang webhook ni dia lambat sikit capture. Dia tengah queue dekat Make.com tu. So, kita try hantar sekali lagi. Okay, sorry. Kita tengok. Masih tak terima tuan-tuan. So kita try stop. Kita tengok ada tak problem. Slow sistem Make ni yang baru. Kalau tuan-tuan masih, tuan-tuan user lama pakai Integromat, saya sarankan pakai Integromat je. Dia stabil. Make ni dia slow, tak stabil, dia lambat lah. So kita try tengok sekali lagi. Ini kita masukkan nama, lupa nama. Wapify Ads on Pay. So kita try copy balik data, kita try make sure balik copy betul tak. Kita tengok borang, kita kemas kini, kita tengok webhook, kita masukkan
Kat sini kita simpan sekali. Simpan sekali lagi. Okey. Cuba kita try run sekali lagi. Kita try buat order cepat-cepat. Kita buat order. Kita hantar. Okey. Okey, dah terima. Okey, cun. So, nampak tak? Bila naik satu macam ni, maksudnya dia terima data. Tuan-tuan boleh tengok event sale created. So, nampak tak? Data dia ada banyak. Tuan-tuan boleh copy data ni. Okay, copy data ni dan simpanlah tempat notepad ke apa ke. Sebab data ni kita akan gunakan untuk kita recall balik dan hantar dekat kita punya WhatsApp. Jadi, tuan-tuan boleh klik download, ambil output. Boleh tengok ni, nampak data. Boleh copy je semua ni dan save lah dekat, so supaya tujuannya nanti kita dapat guna dengan mudah. Seterusnya kita akan menggunakan tool ni, iaitu kita ambil router. Tujuan router ni kita nak splitkan function lah. Sebagai contoh, kita nak split function sebab kita ada 3 event kan. Kita ada 3 event. Kalau tuan-tuan tengok, kita ada sale created, sale confirm dan sale cancel. So jadi kita nak 3-3 ini hantar dekat kita punya WhatsApp lah. So jadi kita buat pecah 3 lah. Kita pecah 3. So benda ni kita boleh pecah. So dekat sini kita akan masukkan WP5. WP5. So kalau tuan-tuan tak ada link apps WP5 ni, link saya ada beri di bawah. So tuan-tuan boleh ambil link tersebut dan klik. Lepas tu tuan-tuan install WP5 terlebih dahulu. So bila install WP5, dia akan keluar macam ni lah. Kita ambil send text message, kita boleh hantar image, kita boleh hantar video, kita boleh hantar file URL. So first kali kita hantar message notifikasi dulu. So instant access token ni kat mana nak dapat? Iaitu dekat WP5 kita lah. So tuan-tuan kalau tengok tutorial ni, macam mana nak link WhatsApp tuan-tuan dengan WP5, tuan-tuan boleh rujuk video sebelum ni. So bila dah link, kita boleh ambil kita punya access token, kita masukkan ruangan access token, lepas tu kita ambil instant ID, kita masukkan ruangan instant ID, seterusnya kita masukkan phone number, iaitu phone number customer. Kita nak hantar dekat customer, kita ambil lah ni client phone number. So message kita masukkan message lah, masukkan je message yang kita nak lah. So sebagai contoh kita masukkan hi, kita masukkan hi, kita boldkan nama dia, kita masukkan dia, kita panggil nama dia, hi client full name. Itu maksudnya terima kasih kerana order di kedai kami. Template ni tuan pulang kepada tuan-tuan lah, cara tuan-tuan nak buat. Saya tunjuk saja cara. So jadi ini terpulang kepada tuan-tuan. Terima kasih kerana order di kedai kami. Ini merupakan merupakan detail order yang anda telah buat sebentar tadi. Kita bagi detail dekat dia sikit. Okay, detail yang pertama adalah produk. Kita ambil produk lah kan. Produk apa dia order, kita masukkan. So, pilih produk apa yang dia order. Produk, kita cari produk, kita ambil nama produk tadi. Produk apa. Lepas tu, kuantiti produk dia order berapa kan. Dia order berapa? Dia order satu saja. Lepas tu, kita ambil lagi harga produk tersebut. Harga dia berapa? Harga dia subtotal price RM89. Kalau nak ambil total terus pun boleh. Lepas tu kita nak masukkan detail apa lagi. Kita pulang kepada tuan-tuan lah. Nak masukkan alamat ke apa ke, boleh masuk kat sini. Alamat. Tapi panjang lah sikit alamat kan. So alamat boleh pilih ni. Alamat, client address. Ataupun ambil ni address satu-satu. Boleh ambil client address sebagai contoh. So kita masukkan alamat. Seterusnya adalah apa lagi kita nak masukkan? Tak payah masukkan apa. Terima kasih. Kita pulang kepada tuan-tuan nak masukkan apa. Saya singkatkan saja. Terima kasih. Jemput datang lagi. Kita bagi terima kasih. Jemput datang lagi. Masukkanlah trademark. Apa-apa trademark. Nama syarikat tuan-tuan ke apa ke. Terpulang. So kita save. So kita hantar. Kita bagi namakan dia. Renamekan dia. Then order
created. Event order created to customer. Ini terpulang kepada tuan-tuan lah, nak masukkan nama apa, saya masukkan macam ni supaya tuan-tuan nampak lah, faham apa ini. So send order created to customer. So kita align kanan bagi sama. Okay, kita save, jangan lupa save. Okay, bila dah siap setup yang ni, seterusnya kita try buat test order lah. Kita try buat test order, kita try run sekali lagi. Lepas tu kita try buat order sekali lagi. Untuk kita tengok adakah dia hantar WhatsApp notifikasi dekat customer lah bila order created. So okay, kita tekan. Lepas tu kita tengok. Nampak tak? Dia keluar satu kat sini. Bermaksud successfully. Success. So dia dah hantar data tersebut. Apa data yang dia hantar? Kita tengok message. Message apa dia hantar? Tu nampak message ni hantar. So kita tengok kita punya WhatsApp. Terima tak notifikasi? So saya buka saya punya WhatsApp. Okey, nampak tak? Hai Najmi, terima kasih order anda kerana order di kedai kami. Ini merupakan detail order sebentar tadi. Produk, kuantiti, alamat dan juga terima kasih. Ini order created. So customer dah terima order notifikasi bila sahaja dia buat belian. Okey, seterusnya kita nak hantar notifikasi tu dekat admin pula lah kan. So kita boleh juga tambah lagi satu, iaitu kita boleh tambah lagi WhatsApp ke admin pula. Kita tambah satu lagi. So senang je, kita tak nak copy access token 2-3 kali. Senang je, tuan-tuan boleh klik clone saja. Sebab kita nak hantar message juga kan. So kita rename balik. Kita rename to admin. Rename to admin. So yang ni tadi customer, saya salah ejak. Okay, rename to customer. Okay. So dekat sini kita ubahlah client phone number ni kepada nombor admin. Pastikan letak nombor 6 dekat depan. Letak nombor 6 dekat depan. 07689700072. So kita masukkan nombor admin. So admin akan terima notifikasi juga. So kita masukkan nombor admin. Admin. Saya created to admin. Okay. So dekat sini kita akan masukkan tak payah masukkan apalah. Kita masukkan ayat dia iaitu new order. Kita nak mention, kita boldkan dia, new order. So new order. Kita masukkan ayat kedai anda telah menerima satu order. Menerima tempahan dari kita masukkanlah nama masukkan nama klien tersebut. Kita nak bagi tahu dekat kita punya admin lah ataupun team sale tuan-tuan. So kita bagi tahu order tersebut. Terima kasih. Kita mention sikit dekat sila log masuk ke dalam OnPay untuk melihat detail tempahan anda. Okey. Detail tempahan anda. So, terima kasih. Okey. So, detail ni kita akan hantar dekat kita punya staff ataupun kita punya admin lah. Ayat ni tuan-tuan boleh custom saja. Ini ayat contoh saja. Lepas tu kita save tuan-tuan. Lepas kita save, kita cuba try run sekali lagi and then kita try buat order sekali lagi. Tengok kita terima tak sebagai customer dan juga admin. So saya menggunakan number yang sama, number customer dan juga number admin yang sama. So jadi kita hantar, so dua-dua akan hantar dekat situ lah. Jadi kita try, dah buat order, kita tengok. So nampak naik satu sukses, kat sini pun naik satu sukses. So kita tengok WhatsApp kita terima tak notifikasi dengan admin ataupun dengan ni. Nampak tak? So customer akan terima message ini dan juga admin akan terima message ini. Ayat ni tuan-tuan boldkan lah supaya nampak cantik. So nampak kita punya admin pun terima notifikasi new order. Seterusnya saya nak tunjuk kepada tuan-tuan bagaimana cara kita nak hantar kat customer. Kita nak hantar dia punya
file. Invoice. Kan dia ada bagi invoice. So jadi kita boleh hantar invoice tersebut dekat WhatsApp juga. So dengan caranya kita try unlink dulu. Okay, unlink dulu. Kita clone je tuan-tuan. Tak perlu nak salin 2-3 kali ni. So kita clone, kita gabung balik. Ni tarik je kat sini. Okay, kita gabung balik. Dan ni kita rename. Send order created. Send invoice. Invoice. Alright. Kita send invoice. Kan kita boleh send PDF. Sorry, kita tak payah clone. Kita buat yang baru. Kita tambah yang baru. Kita tambah modul baru. Kita ambil file URL. Kita letak tengah-tengah ni. So, kita rename balik. Send invoice. Okay. So, send invoice. Caranya, kita make balik access token ni. Kita letak sini. Seterusnya, kita ambil instant ID. Kita letak dekat sini. Okay. Phone number kita letak phone customer lah. Kita nak hantar dekat customer kita. Ambil phone client. Lepas tu file URL. File URL ni kan ada. Dia ada bagi file invoice URL ni. Invoice file name. So kita akan ambil file name ni. Lepas tu kita masukkanlah nama invoice tersebut. Nama invoice tersebut adalah kita ambil dia punya invoice ID. Mana invoice ID? Kita ambil invoice number. Lepas tu kita letak macam ni. Kita letak macam tu. Kita masukkan invoice date. Ambil invoice date. Ya, ni nama dia. Lepas tu file name. Kita ambil name dia ni. Invoice file name. Kita ambil invoice file name. Kita copy. Okay. Sudah siap. Kita try save. Macam biasa. Kita boleh try order sekali lagi. Ataupun kita boleh try run sekali lagi. Kita try run sekali lagi. Kita buat order sekali lagi. Kita tengok kita terima tak invoice tersebut. Okay, hantar. Okay, kita tengok dia baca tak. Okay, tengah loading. Okay, siap. Success. Alright, kita tengok kita punya WhatsApp. Terima tak? Nampak kita terima. Nampak? Okay, sebagai customer dia akan terima ini. Kedua, dia akan terima PDF. PDF ni kalau tuan-tuan buka ni, klik download, dia boleh tengok lah invoice dia tadi tu. Lepas tu ini admin. Sebab admin saya menggunakan nombor yang sama, dia hantar dekat sini jugalah. Kalau tuan-tuan hantar dekat tempat lain lah sebagai admin. So senang saja kan tuan-tuan. Tuan-tuan dah integrate untuk create event. Untuk event yang pertama iaitu event order created. Settle order created. So seterusnya itu order created. Kalau tuan-tuan kemas kini pula untuk sale confirm, seterusnya sale confirm kan. So kenalah buat untuk sale confirm juga. So caranya tuan-tuan, tuan-tuan boleh pergi balik dekat sini, kita kena filter. Klik je filter ni, lepas tu set filter. Kita kena filter sebab yang tadi order created. So kita kena masukkan ini, sale created. Sale created. So kita try. Sebab ini filter sale created. Kalau kita tak filter tuan-tuan, setiap order ataupun setiap event yang kita update, contoh kita update kepada sale confirm, so customer akan terima flow yang atas ni juga sebab kita tak filter. Jadi kita kena filter dulu, iaitu filter sale created. So event dia ada bagi event type kan, kat sini event type. Tuan-tuan klik je. Cool. Event type sekiranya equal sama dengan sale created, baru dia flow yang atas. Seterusnya kita akan buat flow kedua, iaitu flow untuk sale confirm. So sale confirm ni bila kita update status order tu confirm lah kan. So jadi kita kena filter juga yang ni sale confirm. Filter sale confirm. Alright. So filter order sale confirm. Confirmed. Okay. Lepas tu kita paste yang ni. Kita paste kat bawah. Condition dia event. Event dia kalau sama dengan sale confirm, dia akan lalui flow yang bawah. Flow yang bawah. So flow bawah ni apa? Kita sama juga nak hantar ke customer bila kita sahkan kita punya pembelian. Bila dah sah, customer akan terima benda ni. Okay. So kita rename balik sebab kita clone je. Okay, rename balik sale confirm. Confirm. Alright. So ayat kita kena ubah lah. Ayat kena ubah. Actually dia ada bagi ayat ni. Ayat contoh kan. Kita boleh ambil je ayat contoh. Follow up kemaskini pembayaran.
Sini pelanggan maklumat pengesahan pembayaran. Okey, kita ambil je ayat ni. Ambil ayat ni. Salam sejahtera. Kita pergi kat sini, kita tukar je ayat ni. Okey. Kita hi. Okay, salam sejahtera. Boleh juga salam sejahtera macam ni. Ataupun hi, sama je. Hi. Okey. Pembayaran anda, tempahan bernombor invoice. Sekian-sekian-sekian. Kita ambil nombor invoice dia. Dari nombor invoice, ganti tempat tu. Nombor invoice number. Okey, ganti kat sini. Ini padam. Okey. Telah diterima dan disahkan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Okey. Jemput datang lagi. Sekian, terima kasih. Jemput datang lagi. So, simple saja. Lepas tu kita save. So, bila mana kita buat filter. Oh, kita tak filter. Tak edit tadi. Tak save. Okey, kita save balik. Filter. Sale. Confirm. Okay. So kita event type orang iaitu sale confirm. Kita tengok balik sale confirm. Webhook. Ni sale confirm ni. So kita sama. Sekiranya event type ni sama dengan sale confirm. Kita okay. Okay. So kita save. Okay. So, bila kita update status, dia tak akan hantarlah sale created lagi sebab ini untuk event yang sale created saja. Kalau sale confirm, kita kemas kini borang. So, kita tengok tempahan kita. Okay, ini tempahan kita. Kalau kita update borang kemas kini, sahkan jualan. So, bila kita sahkan, so dia akan menggunakan webhook, terima webhook kat sini. Seterusnya, dia pass data pergi kat sini. Dia tak akan lalu kat sini lagi sebab kita dah filter. Filter. So, kita filter. So, kalau order created, dia akan lalu sini. Kalau order confirm, dia akan lalu sini. Alright. So, kita tengok kita punya WhatsApp. Terima tak sebagai kita punya ni. Alright, nampak tak? Najmi Hamdi, pembayaran anda telah disahkan bernombor invoice 38 telah diterima dan disahkan. Sekian, terima kasih. So, ini adalah contoh ayat saja. Tuan-tuan boleh customize ayat tuan-tuan sendirilah. Jadi kita berbalik kepada event yang ni. So sama juga tuan-tuan. Tuan-tuan boleh teruskan untuk buat order cancel. So boleh tengok order cancel. Sama juga step yang atas ni. Filter, lepas filter hantarlah ayat kepada customer ataupun kepada admin. Beza customer, kita masukkan nombor phone customer. Kita ambil data parameter customer. Beza nombor admin adalah kita masukkan direct terus nombor admin dekat ruangan sini. Itu saja cara nak hantar notifikasi auto WhatsApp. So, kalau tuan-tuan nak simpan dekat Google Sheet ke apa ke, bolehlah tambah flow seterusnya. Yang ni boleh rujuk lah dekat internet. YouTube pun ada macam mana nak simpan data dekat Google Sheet kan. G-Sheet. Cari je. Kat sini ada G-Sheet. Okay, nampak? Google Sheet. Mana Google Sheet? Ni. So, boleh kita tambah data, add row. So, pastikan tuan-tuan ni lah connect dengan kita punya Google Sheet. So, boleh simpan data tersebut dekat Google Sheet. So, yang ni tuan-tuan kena belajar sendirilah, explore sendiri macam mana nak guna Integromat ni. Sebab, ataupun Make ni. Sebab, sistem ni boleh kita integrasi dengan beribu-ribu sistem yang ada dekat luar sana. Ini adalah salah satu contoh kita integrate OnPay dengan kita punya Wapify. So, jangan lupa bila dah settle semua, save lah. Lepas tu bolehlah terusnya lepas ni ada jualan ke apa ke, semua dia akan automatic macam ni lah. Dia akan automatic hantar. Dah tak perlu nak set up, dah tak perlu nak tengok. So pastikan tuan-tuan beli dululah tas ni sebab kalau yang free dapat 1000 saja, tuan-tuan kena langgan baru dapat yang banyak. So selamat, kita jumpa lagi dalam next tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencuba.